لكرم آله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يفقه قولي يفقه قولي. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فأعطني محبتك ومغفرتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, yang pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpah kurnianya, dengan rahmat dia, alhamdulillah, malam ni kita sekali lagi dapat sama-sama hadir dalam rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bagi menunaikan salat fardu maghrib berjemaah. InsyaAllah kita akan dirikan pula Isya berjemaah. Maka kita doa pada Allah Ta'ala, mudah-mudahan salat kita, zikir kita dan doa kita ianya akan diperkenan pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian, kita sambung lagi bacaan kita pada kitab Adab Sulukil Murid yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah ta'ala pada ibarat yang berikutnya. Dia kata Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Dia kata wa yakfika zajiran, maka cukuplah bagi engkau zajiran, teguran ataupun kita kata larangan-larangan. Tentu larangan daripada apa? An mahabbatid dunya, iaitulah larangan daripada kita menyintai dunia. Pada pertemuan yang lepas, tuan-tuan, kita ada terang cinta pada dunia ibarat seseorang itu dia menelan racun
yang mana boleh memudaratkan kehidupan dia sehinggalah dia akan mati. Maka demikianlah keadaan orang-orang yang bila mana dia cinta kepada dunia dia. Dan dunia ni dia ada 3 perkara pada dia. Yang pertama adalah dunia yang padanya itu ada pahala. Itu satu. Yang kedua, dunia yang padanya itu ada hisab. Manakala yang ketiga, dunia yang ada padanya itu adalah yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa dia dunia yang padanya ada pahala? Iaitu ketika mana seseorang dia menjadikan dunia dia sebagai jambatan dia nak pi kepada negeri akhirat. Sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut ciri orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala itu, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Bila mana kami berikan kepada mereka rezeki, lalu mereka menginfakkan harta pada jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menggunakan harta tersebut pada perkara-perkara yang boleh mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dia guna dunia dengan cara macam tu, tak apa. Yang tu adalah dunia yang mempunyai pahala padanya. Dan maknanya dia gunakan umur yang ada, dia gunakan untuk mengabdikan diri kepada Allah. Kemudian kekayaan yang ada, dia gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai contoh, Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, ketika mana dia nasihat kepada Qadil Qudah Abu Yusuf rahimahullahu ta'ala. Dan masa tu Qadi Abu Yusuf dia remaja lagi. Dan masa tu dia tolong mak dia buat benang, kemudian buat kain untuk dijadikan baju. Akhirnya Imam Abu Hanifah pergi jumpa dengan Qadi Abu Yusuf ini. Dia kata kepada Abu Yusuf, wahai Abu Yusuf, aku rasa engkau ini berbakat kalau kamu belajar agama, dan bila kamu belajar agama, satu hari nanti kamu akan jadi ulama yang besar. Dan bila Imam Abu Hanifah kata macam tu kepada Qadi Abu Yusuf, maka Qadi Abu Yusuf beritahu kepada mak dia. Dia kata, wahai ibu, Imam Abu Hanifah suruh aku pergi belajar agama dan belajar ni dengan dia. Dan apa kata ibu kepada Qadi Abu Yusuf? Kata mak dia, kalaulah engkau pergi belajar agama dan kau tidak tolong ibu di tempat kerja ni, maka nanti kita nak makan apa? Kata mak dia. Tuan-tuan, no? Jadi hantar anak pi pengajian agama ni, duk tanya nanti esok nak makan apa ni, lama dah ada. Tuan-tuan, semenjak daripada zaman Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, jadi mak dia kata, wahai Abu Yusuf, nanti kalau kamu pergi belajar dengan Imam Abu Hanifah, kamu tak tolong ibu, maka kita nak makan apa nanti kalau kamu pergi belajar dengan dia. Tuan-tuan, akhirnya Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, dia kata kepada Qadi Abu Yusuf, wahai Abu Yusuf, macam ni lah, pada tiap-tiap hari aku akan beri kepada kamu duit, kemudian duit tu kamu beri kepada ibu kamu, dan kamu pergi belajar tiap-tiap hari, aku akan beri duit kepada kamu, kata Imam Abu Hanifah.
Dan Imam Abu Hanifah ni dia adalah seorang peniaga, dia seorang yang kaya raya. Dan cuba tengok, nah, seorang Imam Abu Hanifah An-Nu'man rahimahullahu taala, walaupun dia satu orang yang kaya, tetapi menjadi contoh kepada kita bagaimana dia menggunakan kekayaan dia. Dia taja pengajian Qadhi Abu Yusuf, sehinggalah Qadhi Abu Yusuf ni dia menjadi Qadhil Qudah, seorang qadhi, seorang ulama yang besar. Dan siapa yang duk taja dia? Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Dan jadi kalau kita ada harta kekayaan, kalaulah kita belanjakan kekayaan itu pada perkara-perkara yang seumpama itu, tak apa. Dan itu maknanya adalah dunia yang padanya ada pahala, kata ulama. Kemudian dunia yang padanya ada hisab. Dan bagaimana dunia ni nanti dia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lepas kita dah beritahu dah bahawa seseorang dia tidak akan bergerak kedua kaki dia, melainkan setelah dia ditanya oleh Allah Ta'ala akan beberapa perkara. Dan antaranya apa dia? Berkenaan dengan harta, bagaimana dia mendapatkan harta, kemudian ke mana dia belanjakan harta dia, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan maka kata ulama, jaga-jaga. Pada dunia itu adanya hisab, kata ulama. Dan hisab yang lagu mana ni? Apabila dia himpun dunia, bila mana dia mengumpul dunia, keduniaan itu tidak membantu dia untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan tidak pula dia melakukan maksiat kepada Allah. Maknanya dia himpun harta, dia duk simpan harta. Dan harta tu dia tak belanja. Harta tu pun dia tak buat perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma dia himpun, dia memperbanyakkan harta dia. Dan kata ulama, yang memperbanyakkan harta ni nanti esok dia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti esok dia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu yang kedua. Yang ketiga, dunia padanya ada azab, kata ulama. Dan macam mana dunia yang padanya ada azab? Ketika mana dia memperbanyakkan dunia dia. Dan dia gunakan dunia dia hanya untuk perkara-perkara lara. Dan dia gunakan dunia dia untuk perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan maka ni adalah dunia yang esok ni akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jadi tengok, kok mana kita gunakan dunia ni? Sama ada dunia yang padanya ada pahala, ataupun dunia yang padanya ada hisab, ataupun dunia yang padanya ada azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Imam Al-Haddad rahimahullahu taala, wa yakfika zajiran, maka cukuplah teguran, kata Imam Al-Haddad, cukuplah ianya sebagai larangan, an mahabbatid dunia, agar engkau tidak cinta kepada dunia, kata Imam Al-Haddad rahimahullahu taala. Dan dunia ni dia kok mana sekalipun dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa arda, dunia ni kalaulah dia perkara yang dihalalkan oleh Allah, ketahuilah, kata Sayyidina Ali, ianya pasti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan kalaulah dunia itu daripada bahagian yang haram, maka pasti dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, jadi dua-dua ni kita kena bertanggungjawab. Tuan-tuan, sama ada kita ambil bahagian dunia ni daripada yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala, tuan-tuan, benda tu akan dihisap di hadapan Allah Ta'ala. Tuan-tuan, kalaulah dia ambil daripada sumber yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, jaga-jaga, benda itu akan menjadi azab dia nanti pada hari akhirat besok. Tuan-tuan, kok mana pun dunia ni kita ambil, maka jaga-jaga, dia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kerana tu kata Imam Al-Haddad rahimahullah taala, wa muzahhidan fiha, kerana itu hendaklah kalian semua zuhud padanya, yakni zuhud kepada dunia. Tuan-tuan, ambil dunia hanya sekadar saja. Tuan-tuan, tengoklah apa yang kita dah himpun ni. Tuan-tuan, rumah tengoklah, kalau tak perlu besar-besar sangat, sederhana pun cukup dah. Tuan-tuan, tengok kita pakai kenderaan, agak-agak kenderaan yang kita dah ada ni dah cukup dah. Tuan-tuan, maka tak perlu lagi dah kepada kenderaan-kenderaan yang lain. Tuan-tuan, tengok ni, kalau agak-agak perbelanjaan kita dah cukup dah, tuan-tuan, maka jangan kita berpenat lelah lagi untuk menghimpun sebanyak-banyaknya dunia yang ada pada kita. Tuan-tuan, kerana tu perkara ni ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kata Allah. Kamu menghimpunkan dunia ni sehinggalah seolah-olah macam kamu nak dimasukkan ke dalam kubur-kubur kamu, kata Allah. Tuan-tuan, punyalah manusia ni nak memperbanyakkan dia punya harta dia. Punyalah manusia ni dia nak kaya raya di atas muka bumi ni. Tuan-tuan, dia akan berdiri lama nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kerana tu kata Nabi SAW, sesiapa yang meminta dunia daripada sisi Allah Subhanahu wa taala, maka seolah-olah macam dia minta untuk berdiri lama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka tengoklah kita dengan dunia ni berpada-pada sahaja. Tuan-tuan, dia kuih banyak lagi, maka kuih banyak pula nanti yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kerana itu, wa muzahhidan fiha, hendaklah kalian zuhud kepada dunia ini. Tuan-tuan, zuhud ni apa dia? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, tuan-tuan, ni disebut di dalam kitab dia Al-Musnad. Tuan-tuan, kata Imam Ahmad bin Hanbal, zuhud maknanya adalah harta hanya di tangan, tidak berada di hati seseorang. Tuan-tuan, maka itu yang dimaksudkan dengan zuhud. Tuan-tuan, maknanya dia boleh banyak duit, tuan-tuan, dia boleh banyak harta, tetapi harta itu hanya di tangan dia. Tuan-tuan, tidak pada hati dia. Tuan-tuan, dia mudah untuk infak harta pada jalan Allah Ta'ala. Tuan-tuan, dia menggunakan harta itu pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia banyak mengorbankan harta dia untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, dulu para as-sahabah radhiyallahu anhum ajmain, ada di antara sahabat tuan-tuan, bila dia sembahyang, tengah-tengah duduk sembahyang, tiba-tiba terfikir dia punya kebun tamar dia. Tuan-tuan, dulu kira ada kebun tamar ni kemana? Kira dia ni apa ni kaya bila dia ada kebun tamar ni. Tuan-tuan, tengah-tengah duduk sembahyang, tiba-tiba teringat kepada kebun tamar dia. Tuan-tuan, memanglah kita barang mustahil kita nak sampai
kepada kedudukan itu. Cuma kehidupan Nabi dan juga hidupnya para as-sahabah radhiyallahu anhum ajma'in, ianya adalah sebagai contoh dan pengajaran kepada kita. Tuan-tuan, tengok macam mana cara mereka itu mengendalikan dunia mereka. Tuan-tuan, tengok-tengok duk sembahyang, tiba-tiba duk teringat kebun tamar ni. Teringat. Tuan-tuan, habis-habis daripada sembahyang, terus dia wakafkan dia punya kebun tamar dia. Tuan-tuan, dia wakafkan pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa? Kerana tidak mau terganggu ibadat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tak mau terganggu hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka dia mewakafkan langsung harta yang ada pada dia pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kata Imam Al-Haddad rahimahullahu taala lagi. Qauluhu ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaula ayyakuna an-nasu ummatan wahidah," kata Allah. Kalaulah tidak kerana Allah Subhanahu wa taala, kalaulah tidak kerana Allah Subhanahu wa taala nak mengelakkan manusia itu supaya tidak menjadi umat yang satu. Tuan-tuan, menjadikan umat yang satu dalam apa ni? Dalam kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kata Allah Subhanahu wa taala, la ja'alna liman yakfuru birrahman li buyutihim suqufan min fiddah, kata Allah. Kalaulah tidak kerana aku nak tolak, kata Allah, supaya mereka ni tidak jadi umat yang satu. Dan siapa dia? Orang yang beriman dan juga orang-orang yang kufur kepada Allah, orang yang kafir dengan Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala tak mau jadikan mereka tu satu. Kalaulah Allah Ta'ala nak jadikan mereka tu satu, dan Allah Ta'ala tak mau selamatkan orang-orang yang beriman ni, la ja'alna liman yakfuru birrahman li buyutihim suqufan min fiddah. Maka nescaya kami dah jadikan dah semua rumah-rumah mereka itu daripada fiddah, daripada perak-perak. Wa ma'arija 'alaiha yadhharun, dan demikian juga kami akan jadikan tangga-tangga yang mereka pijak itu juga adalah daripada emas dan juga perak. Tuan-tuan, tapi Allah Ta'ala tak jadikan macam tu. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala dia nak selamatkan umat ni. Tuan-tuan, kerana Allah Ta'ala nak selamatkan golongan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya mereka tidak cinta kepada dunia ni. Tuan-tuan, bila dia cinta kepada dunia, bila mana dia dikelabui dengan dunia, tuan-tuan, kita tengok sebagaimana orang-orang yang diberikan keduniaan, tuan-tuan, kebanyakan daripada mereka berasa sombong. Kebanyakan daripada mereka lalai dan juga lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, tadi kita dah sebut dah bahawa dunia ni dia ada 3 bahagian. Satu, berpahala. Kemudian yang kedua adalah bahagian yang dihisap oleh Allah. Manakala yang ketiga dia adalah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, yang banyaknya pikuk mana? Tuan-tuan, yang banyaknya dia pi ikut pada yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mereka mendapatkan dunia, tuan-tuan, mereka lalai, kemudian mereka berasa sombong dengan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itu manusia ni dia boleh sombong dengan beberapa perkara.
Tuan-tuan, yang pertama manusia dia akan boleh sombong adalah kerana dengan ilmu yang dia miliki. Tuan-tuan, yang pertama, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dia kata, berapa ramai daripada manusia yang terhijab daripada ilmu dia sendiri. Tuan-tuan, dia duk berasa dia yang paling alim, dia duk berasa dialah yang paling mengetahui. Tuan-tuan, dia duk berasa dialah yang lebih tahu daripada orang lain. Tuan-tuan, kerana tu perkara ni ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Kata Allah Subhanahu wa taala, fauqa kulli dhi ilmin alim. Orang yang alim itu di atas orang alim masih lagi terdapat yang lebih alim daripada dia. Tuan-tuan, maka ini teguran Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Tuan-tuan, sehinggalah membawa kepada pertemuan di antara Nabi Allah Musa alaihissalam dan juga Nabi Allah Khadir alaihissalam. Tuan-tuan, ini teguran daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, yang pertama, orang boleh sombong kerana apa? Kerana dengan ilmu. Yang kedua, disebutkan oleh ulama, manusia dia boleh sombong adalah kerana dengan kedudukan dan juga pangkat yang ada pada dia. Tuan-tuan, orang ni bila dia ada pangkat, bila dia ada kedudukan, maka kedudukan itu boleh menyombongkan diri dia. Tuan-tuan, maknanya dia kena hati-hatilah. Bila dia ada ilmu, maka dia punya kawan dia adalah tawadhu', iaitulah merendah diri. Kata Nabi SAW, man izdada ilman walam yazdad huda. Siapa-siapa yang bertambah ilmunya tetapi tidak bertambah hidayat daripada sisi Allah. Dan orang ni kata Nabi bukan bertambah hidayat pada dia, malah dia semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sepatutnya orang yang berilmu ni, bila dia ada ilmu, semakin nampak keaiban diri dia, semakin tertutup keaiban orang lain. Tuan-tuan, kerana itu disebut oleh Abani pengarang kepada kitab Hidayatus Salikin. Dan kitab Hidayatus Salikin, ianya adalah, boleh kita katakan, ianya adalah terjemah kepada kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, apa yang disebut dalam kitab Hidayatus Salikin? Dalam kitab Hidayatus Salikin, ulama menyatakan tanda bahawa ilmu seseorang itu diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, semakin bertambah ilmu pada diri dia, maka semakin tertutup keaiban orang lain, semakin terbuka keaiban diri dia sendiri. Tuan-tuan, maknanya apa? Dengan ilmu yang dia ada tu, tuan-tuan, maka menampakkan lagi bahawa diri dia semakin ada kekurangan pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka demikian, orang ni kadang-kadang dia boleh sombong dengan ilmu dia, dengan pangkat dan juga jawatan yang ada pada dia. Tuan-tuan, yang ketiga kata ulama, dia boleh menjadi sombong adalah dengan harta yang dia miliki, dengan kekayaan yang dimiliki. Tuan-tuan, kekayaan ni dia adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pernah terang dekat sini, bahawasanya ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, dia bukan hanya setakat dalam bentuk kesusahan. Bila mana datangnya kesenangan kepada kita, maka itu juga merupakan ujian.
daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itu Allah Taala sebut dalam surah Al-Kahfi, kata Allah Subhanahu wa taala, inna ja'alna ma 'alal ardi, sesungguhnya kami jadikan apa-apa yang berada di bumi itu, kata Allah, zinatan laha, ianya adalah perhiasan baginya. Tuan-tuan, satu Allah Ta'ala kata, benda yang ada di atas muka bumi ni, segala nikmat yang ada ni, sampai manusia dia lalai ni, tuan-tuan, ianya adalah zinatan laha, ianya adalah Allah Ta'ala hiaskan dunia. Ia perhiasan. Tuan-tuan, tujuan perhiasan ni apa dia? Linabluwahum, ianya adalah kerana untuk menguji mereka, ayyuhum ahsanu amala, siapakah dia di antara mereka yang paling baik amalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Taala nak tengok dalam keadaan dia datangkan dengan keindahan dunia. Tuan-tuan, masya-Allah, dunia ni indah sangat-sangat. Tuan-tuan, kalau dia tak indah, maka tidak akan ada orang yang boleh lalai daripada keduniaan ni. Tuan-tuan, orang yang tiap-tiap hari munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berkawan pula dengan seorang nabi. Tuan-tuan, dia juga gagal dengan ujian harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka kerana tu, orang yang boleh mengendalikan dunia dia, dengan dia ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, orang ni adalah orang-orang yang akan mendapatkan payungan pada hari mahsyar Allah Subhanahu wa taala esok. Dan tuan, sebab itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mic ni asyik nak jatuh. Dia mungkin dia dah tak berapa nak lekat ni. Dia tak berapa nak lekat ni. Dia biasa orang dia ada kepala orang besar, ada kepala orang dia halus ya. Masya-Allah. Jadi ni dah dia ni. Kita nak cakap pun susah. Baik. Dia tak ni, nanti dia apa ni, dia jatuh bawah, jatuh kan. Tiba-tiba kita rasa macam suara kita tenggelam kan. Kita duk ingat, aku ni sakit rengkung ah, tengok rengkung okey ah. Insya-Allah. Dia apa ni, dia turun ke bawah. Baik, tuan-tuan, kita sambung tadi. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dia berikan jaminan kepada orang yang dapat mengendalikan dunia dia dengan sebaik-baiknya. Tuan-tuan, kata Nabi SAW, salah satu daripada golongan yang dia mendapatkan naungan arasy Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat besok adalah orang-orang yang apabila di hadapan dia neraka Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, maka dia akan kata apa? Dia akan kata dia benci untuk dicampakkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, antaranya orang ni dia berhadapan dengan neraka ni bila mana dihadapkan kepada dia keduniaan, kata ulama. Tuan-tuan, pasal apa? Kerana keduniaan ini boleh melalaikan orang. Tuan-tuan, keduniaan ni kadang-kadang boleh membuatkan seseorang itu dia lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kerana itu dalam ayat yang kita baca tak saat ni, Allah Subhanahu wa taala kata apa? Ja'alna ma 'alal ardi, apa-apa yang dibuat di atas muka bumi itu zinatan laha, ianya adalah perhiasan yang dihiaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Linabluwahum, tujuannya adalah kerana untuk menguji mereka. Ayyuhum ahsanu amala,
siapa di antara manusia itu yang paling baik amalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka demikian, dunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ianya hendaklah digunakan dengan sebaik-baiknya mengikut peraturan yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Imam Al-Haddad rahimahullahu taala, wa qawlu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dunya sijnul mu'min, dunia dia merupakan penjara bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan ini merupakan satu hakikat yang perlu untuk kita akui, bahawa dunia dia merupakan penjara bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan ulama hadis, bila mana dia menerangkan hadis ad-dunya sijnul mu'min, dunia dia merupakan penjara bagi orang-orang yang beriman, maknanya, tuan-tuan, orang yang beriman dia tak boleh hidup sesuka hati dia. Tuan-tuan, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak boleh mengambil sesuatu melainkan bila mana perkara itu dibenarkan pada syarak saja. Tuan-tuan, maka orang yang beriman dia tertakluk di bawah ketentuan dan juga undang-undang daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan maka kerana itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'min, dunia dia merupakan penjara bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, jenis yang nak seronok ni, jenis yang nak lalai daripada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, jenis yang nak berseronok dengan kekayaan dia. Tuan-tuan, yang ni siapa dia? Kita tengok kata Nabi, wa jannatul kafir, maka kamu kena tahu kata Nabi bahawasanya dunia itu dia merupakan syurga bagi orang-orang yang kafir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, maka kerana itu kita kena akui bahawa dunia dia merupakan tempat untuk manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bukannya tempat untuk manusia mengumpulkan harta kekayaan dia lalu dia berseronok-seronok dengan keduniaan itu. Dan sebab itu Nabi SAW memberikan peringatan kepada kita. Kata Nabi SAW, hubbud dunya, cinta kepada dunia itu, ra'su kulli khati'ah, ianya adalah puncak bagi segala dosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka kerana itu pasal apa? Orang-orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, mereka begitu mudah mengorbankan harta kekayaan mereka. Dan kerana Nabi SAW sebut, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah, cinta kepada dunia itu dia merupakan punca bagi segala kejahatan yang berlaku di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka kerana itu dunia yang ada pada kita hendaklah dikendalikan dia dengan apa dia? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kerana itu kita sebut, cantik kalau keduniaan yang ada pada kita ni kita jadi sebagaimana Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Dan Nabi Allah Sulaiman ketika mana dia diberikan kekayaan, diberikan dengan kerajaan yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ingat balik apa yang disebut oleh Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Nabi Allah Sulaiman
perkataan dia direkam oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Sulaiman dia kata apa? Dia kata hadza min fadli rabbi. Kekayaan yang aku ada, kerajaan yang aku ada ni, ianya adalah daripada kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri aku. Liyabluwani aashkur am aakfur. Ianya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kerana nak uji aku, sama ada aku bersyukur ataupun aku kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kalau kita boleh kendalikan kita punya kekayaan kita, harta kita, keduniaan kita dengan rasa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, macam kita sebutkan tadi, dunia kita ianya adalah sumber pahala kepada kita. Dan kita tengok sebagaimana Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu wa arda, ketika mana seorang Yahudi dia mengambil keuntungan daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, tuan-tuan, Nabi kata, siapa-siapa dia yang dapat melepaskan kesusahan orang-orang Islam kita, maka aku berjanji, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti pada hari akhirat besok di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, dia akan dibina dengan satu mahligai di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, lalu Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu wa arda, bila dia dengar macam tu, tuan-tuan, lalu dia pun beli terus satu telaga di Madinah, yang nama telaga itu adalah Bi'ru Rumah. Telaga yang namanya adalah Telaga Rumah. Tuan-tuan, telaga ni dimiliki oleh seorang Yahudi. Tuan-tuan, yang beli dia siapa? Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu wa arda. Tuan-tuan, kerana tu Sayyidina Uthman ni sepanjang zaman, sepanjang seluruh daripada kebajikan dia, tuan-tuan, diangkat pada sisi Allah Subhanahu wa taala, dan beliau adalah contoh bagaimana orang yang menggunakan dunia ni untuk sumber pahala dia ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia dia merupakan penjara bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Wa jannatul kafir, dan ianya merupakan syurga bagi orang-orang kafir. Lalu Nabi kata, walau kanat tazinu indallahi janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syarbata ma'in, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, tengok bagaimana hinanya dunia ni. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalaulah ditimbang pada sisi Allah Subhanahu wa taala, junaha ba'udah, sebelah daripada sayap nyamuk sahaja, bila mana dia ditimbang pada sisi Allah taala, tuan-tuan, apa akan jadi pada orang-orang yang kafir ni? Tuan-tuan, apa akan jadi kepada orang-orang yang kufur ni? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma saqa kafiran minha syurbata ma, mereka tidak akan dapat minum walaupun setitik daripada air yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maknanya apa? Dunia ni kalaulah ianya ditimbang, tuan-tuan, yang mana dunia ni dijadikan syurga oleh orang kafir, tuan-tuan, maka nescaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan berikan kepada mereka ni walaupun dengan setitik air, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tu nak tunjuk pada kita betapa dunia ni
ianya sangat-sangat dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Imam Al-Haddad rahimahullahu taala, wa annahu subhanahu, dan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala munzu khalaqaha, semenjak dia menjadikan dunia ini. Tuan-tuan, bila mana dunia ni dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, man nazara ilaiha, Allah tidak pernah memandang lagi kepada dunia tersebut. Tuan-tuan, pasal apa dia tidak lagi dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala? Tuan-tuan, dekat sini nak tunjuk pada kita bahawa betapa hinanya dunia yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dunia dia merupakan tempat ujian daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita jangan sebut pula, tuan-tuan, nanti dia apa ni, dia duk faham, cerita malam ni kira dunia ni hina, kira dunia ni tempat apa ni dosa semua sekali. Tuan-tuan, bukan macam tu. Makan kita kena cari daripada sumber yang halal. Tuan-tuan, kerja kita kena buat. Kita kena makmurkan dunia ni. Tuan-tuan, pasal apa? Kerana kita dihantar oleh Allah Ta'ala ke dunia ini. Tuan-tuan, tapi apa yang kita sampaikan pada malam hari ini, daripada perkataan ulama, daripada ayat-ayat Allah, daripada hadis-hadis Nabi SAW, tuan-tuan, ianya adalah peringatan kepada kita. Tuan-tuan, dalam kita mencari dunia, dia bukan untuk kekal atas dunia ni, tetapi kita mencari dunia hanyalah sekadar keperluan kita nak menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana tu kata Nabi SAW, kun fid dunya ka'annaka gharibun, jadilah kamu di atas dunia ini seperti pengembara, kata Nabi. Yang mana pengembara ni, kata Nabi, dia ada tujuan perjalanan dia. Tuan-tuan, perjalanan kita nak pergi mana? Perjalanan kita adalah nak menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah, tuan-tuan, nanti kita akan sambung lagi pada ibarat yang berikutnya berkenaan dengan orang-orang yang telah pun diagih-agihkan segala kekayaan di atas muka bumi. Tuan-tuan, dan ada juga orang yang tidak diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya itu mengandungi hikmah daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ini kita akan sambung nanti pada pertemuan yang akan datang, insya-Allah taala a'lam. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammudana wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna, antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wallahu